Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmadullaha tabaraka wa ta'ala wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi wa jahada bijihadihi wa tamassaka bisunnatihi ila yaumiddin. Tahiyyatan min indillahi mubarakatan tayyibah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musi jatan kuasa surau, tuan-tuan dan rahmati Allah sekalian, marilah kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan kurnia ini dapat kita menyambung kuliah daripada Sahih Bukhari, hadis yang ke-33. Kita akan baca 33 dan 34. Bab 24. Babu alamatil munafiqi. Bab tanda orang munafik. Hadasana Sulaiman Abu Rabi' qala hadasana Ismail bin Ja'farin qala hadasana Nafi' bin Malik Ibni Abi Amirin Abu Suhailin an abihi an Abi Hurairata anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ayatul munafiqi salasatun iza haddatsa kadzab wa iza wa'ada akhlafa wa iza tumina khan. Sulaiman Abu Ar-Rabi' menceritakan kepada kami, katanya Ismail bin Ja'far menceritakan kepada kami, katanya dia ni Ismail bin Ja'far ni kata Nafi' bin Malik bin Abu Amir As-Suhail menceritakan kepada kami daripada bapanya, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Siapa yang dengar daripada Nabi ni? Abu Hurairah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Apabila berbicara dia berbohong, apabila berjanji dia mungkiri, dan apabila diberi amanah dia mengkhianati. Itu hadis yang ke-33. Kita baca hadis yang ke-34. Hadasana Qabisah bin Uqbata qala hadasana Sufyan anil A'mashi an Abdullah ibn Murrata an Masrukin an Abdullah ibn Amru anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan wa man kanat fihi khaslatun minhunna kanat fihi khaslatun minan nifaqi hatta yada'aha iza tumina khan wa iza hadasa kazab wa iza ahada ghadar wa iza khasama fajar. Taba'ahu Syu'batu anil A'mash. Qabisah bin Uqbah menceritakan kepada kami, katanya Sufyan menceritakan kepadanya daripada Al-A'mash, daripada Abdullah bin Murrah, daripada Masruq, daripada Abdullah bin Amru, bahawa Nabi SAW 4 perkara apabila ada pada seseorang, dia adalah seorang munafik sehinggalah dia meninggalkannya.
iaitu jika diberi amanah dia berkhianat, jika berkata dia berbohong, jika berjanji dia mungkar, dan apabila dia bergaduh melampau batas. Hadis ini diriwayat pula oleh Syu'bah daripada Al-A'mash. Hadis 33-34 ni sama cerita Sebab itu pengajarannya sekali. Apa benda ni? Tanda-tanda orang munafik. Munafik ni apa benda Munafik ni daripada perkataan nifak. Nifak ni secara umum maksudnya tak sama yang zahir dengan yang batin. Ya, tak sama. Muka rockers, tengok Hindustan menangis. Tu dah. Rock, yo. Tengok Hindustan mencucurai mata Ingat ke rockers bona? Aduh, dalam hati ada taman. Makna hati ni tak sama antara zahir dan batin. Dan dia kata dalam Fathul Bari ni sebut ketidaksamaan dalam keyakinan ini disebut nifaq i'tiqadi, iaitu ketidaksamaan dalam i'tiqad dan keyakinan ni. Macam Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay ni ialah ketua kepada orang munafik. Maksud ini ialah dia dengan Nabi dia okey, kalau tak dengan Nabi dia cakap lain. Itu dia munafik. Ya, banyak cerita-cerita ni pasal munafik ni. Ya, yang tersebut dengan benda tu iaitu firman Allah, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wal yaumil akhir wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Maksud ini ialah ada sebahagian manusia ni dia berkata beriman kepada Allah dan kepada hari akhirat, tetapi sebenarnya tak beriman. Kita ni beriman tak? Beriman. Percaya tak ke hari akhirat? Percaya. Tapi tak buat. Tak buat apa benda yang nak persiapan untuk akhirat tu, tak buat. Jadi sebab itulah Al-Bukhari yang menulis hadis ni mengatakan bahawa dosa menurunkan iman. Dosa menurunkan iman. Ketaatan ni meningkatkan iman ni. Buat dosa turun iman ni. Sebab itu iman yazid wa yanqus, iman bertambah dan berkurang. Saya dah khabar dulu dan sebelum ni kan kita bincang tentang iman ni. Duduk dengan dalam surau ni meningkatlah iman, insaflah rasa Balik kan dah tengok cerita Doraemon dah turun balik. Tengok cerita Hindustan lagi turun. Sampai tidur orang dah tak ada langsung. Pagi esok pergi semayang, naik balik iman. Sebab ketaatan ini menyebabkan meningkat iman. Kita buat kerja-kerja amal ni, kita bagi bantuan, kita sembahyang, kita berzikir, kita buat amal, bersedekah, meningkatlah iman kita. Dosa menurunkan kan. Dan dia kata munafik ini, kemunafikan itu tanda kurang iman. Ya, sebab itulah dalam Quran ni, apa sebab munafik ni dibosa hukum sebab dalam firman Allah ni dia kata wa'adallahu alladhi wa'adallahu almunafiqina wal munafiqat wal kuffar nara jahannam khalidina fiha hiya hasbuhum
wa la'anahumullahu lahum azabun muqim. Allah janji Allah kepada orang munafik lelaki dan orang munafik perempuan. Nampak? Apa sebab lelaki? Ada sebab kenapa Allah bubuh lelaki dulu. Apa itu perempuan? Dalam ayat lain pun banyak ya. Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqat, orang-orang munafik lelaki dan perempuan. Makna orang munafik ni lelaki dulu. Lelaki banyak membohong, lelaki banyak cakap okey, tak ada I love you sayang, sebenarnya tak sayang. Kan kan ada cerita budak tu kan, ada yang tentang pendapik kan, dia tanya ke budak tu kan, bunyi rimau kata, bunyi kucing miau kata, bunyi boyo apa khabar sayang. Nah budak pun pandai, makna bunyi boyo macam tu lah. Apa khabar sayang, boyo. Tu boyo lah. Kan? Itu makna dia munafik, cakap ke bibir okey tapi hancur. Tapi saya nak beritahu tuan-tuan boyo ni boyo ni sebenarnya satu-satu binatang dia yang paling setia sekali dengan pasangan dia. Tuan-tuan tak tahu kan? Ya. Dia kalau mengawan dengan boyo betina tu sampai dia mati lah dengan boyo betina dia. Dia tak pergi cari boyo betina lain. Tapi orang Melayu dia lain belajar dia dah. Kalau boyo ni perempuan habis semua. Betul. Boyo pun heran. Dan ni siapa dan dia jadi contoh ni? Kan? Kan? Apa kau nombor-nombor yang tak setia ni kat dan? Kata, sian kita buat petenah ke boyo. Orang Melayu ni kena botol yang balik semula ni. Kalau tidak besok di akhirat saya dituntut dekat boyo ni, tahulah siapa kata dia tak setia ni kata. Ya, munafik ini tanda kurang iman. Dan disebut ini dia kata Allah janjikan kepada orang munafik lelaki dan munafik perempuan dan orang kafir nara jahannam, masuk neraka jahannam. Makna besar ni. Allah bariskan orang munafik lelaki, orang munafik perempuan dan orang kafir. So baris masuk neraka. Ya? Khalidina fiha, kekal dalam tu sebagai balasan. Makna besar dia punya hukum ni munafik ni. Ya? Bukan sikit-sikit, bukan masalah kecil ni. Ya. Sebab itu dalam ada ayat Quran lain, yauma yaqulul munafiquna wal munafiqat lil ladina amanu unzuruna taftabis min nurikum. Ingat semasa orang-orang munafik lelaki dan perempuan yang sedang meraba-raba dalam kegelapan pada hari kiamat berkata kepada orang-orang beriman, tunggulah kami, biarlah kami mencari sedikit daripada cahaya kamu. Ya, makna dia orang munafik ni tak ada cahaya langsung ke akhirat besok. Ya, banyak ada beberapa ayat Quran dalam ni. Ni al-munafiquna wal munafiqat, orang munafik lelaki dan perempuan, semua ayat yang menceritakan tentang munafik ni mesti Allah ceritakan lelaki dulu. Al-munafiquna wal munafiqat. Ya, orang munafik lelaki dan perempuan setengahnya adalah sama dengan setengah yang lain. Makna sama, kalau menipu sama-sama menipu. Dan tolong kau tolong den. Ya. Mereka masing-masing menyuruh dengan perbuatan yang jahat dan melarang daripada perbuatan yang baik.
Ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. So, sepatutnya ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, menyuruh kepada kebaikan. Dia wa ya'muruna bil munkari, menyuruh kepada yang mungkar. Wa yanhauna 'anil ma'ruf, dan dia ni menghalang daripada yang baik. Wa yakbiduna aydiyahum, dan dia kata, dan mereka pula menggenggam tangannya, bakhil kedekut. Tambah lagi, ya. Sebab itu dalam Fathul Bari ini menyebut tentang tidak terbatas, ya. Ciri-ciri munafik ni 3 ni ya. Banyak. Dalam Quran ada sebut tadi, dia kata melarang perbuatan baik. Orang munafik ni apa? Dia ni menyuruh kepada kemungkaran. Siapa menyuruh kepada kemungkaran ni? Munafik lah. Tambah lagi ciri. Siapa yang menyuruh kepada kemungkaran? Munafik. Dan mencegah kepada perbuatan yang baik. Janganlah kau pergi kawan dengan dia tu lobai. Besok kau jadi lobai esok, kata. Tak nak denda. Jangan langsung. Tak jadi. Kedekut pun salah satu daripada ciri dia. Ya. Apa bondo yang ni? Dia kata tanda-tanda munafik tu ada 3. Apabila berbicara dia berbohong. Mengak. Orang kata, orang 9 kata kau ni memongak lah, kata. Mengak lah. Cakap tak boleh pakai. 10 cakap satu pun belum tentu. Kan? Sebab itu bila ada orang kata, orang suka buat main-main misalnya, kan? Rumah terbakar. Sebenarnya tak ada terbakar. Rumah terbakar. Tak ada terbakar dah. Besok satu hari dia cakap rumah terbakar, tak ada siapa datang tolong dia. Sebab dia mengak. Tak ada tu dah, mengak tu. Dia tengok dah rontung. Sebab apa orang tak tolong? Sebab selama dia mengak. Dia bercakap, dia bohong. Bohong dah dia. Banyak bohong daripada betul. Kan? Sebab itu Nabi, bila ada sahabat Nabi, ada orang mau masuk Islam, dia sebut, kalau saya masuk Islam ni, boleh tak saya berzina? Boleh tak saya buat tuan-tuan? Rasulullah nak kata boleh. Tapi satu jangan buat. Jangan berbohong. Apa dia punya psikologi bila dia fikir macam tu, wah boleh lah buat apa saja, tapi satu je Rasulullah pesan, jangan bohong. Apa dia rasa dalam hati? Kalau Nabi kata besok kau semayang ke tidak, nak kata bohong ke nak kata betul? Kan? Kau minum arak ke tidak? Minum kena hukum. Sebab itu Nabi kata jangan bohong. Jangan bohong tu jadi pegangan, ya. Itu yang paling utama. Kalau kita buat salah, ngaku tak? Tak ngaku kadang-kadang tu. Kita pula kalau orang kata kita mencuri, kita kata orang lain curi. Tu bayar ya? Kau mencuri? Saya pun mencuri. Saya memang mencuri, tapi bukan saya seorang mencuri. Dia tak mencuri, dia betul mencuri. Habis semua dia ambil semua. Maknanya mencuri ni biasa, bang. Faham tak? Jadi berbohong ni satu perkara yang paling besar sekali. Ya. Apa yang bodoh dalam dunia ni, kalau membohong lah, tak ada. Siapa pun tak pakai. Ya. Sebab itu nak jadi pemimpin ni, bodoh ni kena jaga. Jangan waktu kempennya, kan, saya akan bina jembatan. Ya.
puan, sini tak ada sungai. Tak apa, tahun depan saya bagi sungai, kata. Jambatan dulu. Pun bohong. Buat jambatan dulu, sungai tak ada. Tak apa, tahun depan kita bina sungai, kata. Yang bohong ke ni? Banyak yang bohong. Kan? Maksud ini, kalau kita carilah orang macam ni, semua tumban beranak pinako. Payah nak cari. Kan senang. Sekarang ni pun senang. Nak membohong senang. Nak membohong senang. Ya, telefon lagi senang bohong. Kan? Mana ni? On the way, kata. On the way apa bondo, bangun belum. Kan? On the way pergi mana? On the way pergi beli air baru. On the way. Mampu nunggu kan? Kena 2 jam nunggu kan? Ya baru bangun. Cakaplah, ni baru bangun lah, terlalap tadi ha. Kau tunggulah pergi situ jap. Tapi on the way tu bohong. Mampulah kawan tu nunggu. Tak apa, on the way kata. Nunggu sampai 2 jam dah, tak sampai lagi. Ya. Bohong. Ya. Sebab itu kita jangan buat cerita-cerita mongak. Pertama sekali dalam WhatsApp ni. Copek mana? Ya. Siapa yang berbicara menyebarkan cerita-cerita bohong pun sama juga. Ada orang dibayar gaji lah untuk buat cerita-cerita bohong. Dibayar gaji untuk buat cerita bohong. Kalaulah bercakap bohong maksud aku, dapat gaji pula daripada berbohong tadi. Lagi teruk. Kau bercakap pun maksud aku, ini kan pula kau dapat gaji. Kau apa kerja kau? Saya buat cerita-cerita bohong ya. Lagilah. Apa yang kedua? Yang kedua, apabila berjanji dia mungkir. Janji. Ya. Janji dicapati. Tak mau dia dah. Ya. Janji ni. Banyak janji tak buat. Sebab itu kena hati-hati nak berjanji ni. Janji ni pun sampaikan orang kahwin pun ada yang tak betul ni. Janji nak nikah tuan-tuan, siap dah, nunggu kodi pun nunggu dah. Nunggu mana pengantin ni lelaki. Dia kata on the way, kata. Tak datang dia, lari. Tak datang. Saya baca cerita tu, menangis dia. Pengantin lelaki tak datang, mongah. Hari nak nikah tak datang dia. Tambahan pula perempuan tu dia, abang tak ada duit nak kahwin. Tak apa. An bagi duit, kata. Berapa ni antaran? 20,000. Ataupun an bagi 10,000, kata. Dapat dia 10,000, tak datang dia nikah. Kawan dah bersolek dah ni. Nunggu dia dengan hati kombang-kombang, langsung kuncup. Tak datang. Janji mungkir, habis. Besok ke akhirat so kena panggil siapa yang hari tu janji nak kahwin, senia dia datang. Janji mungkir itu yang paling rendah tu, paling rendah ya. Dia cakap ni, bila kita cakap insya-Allah ni, bukan makna insya-Allah pun satu hal juga. Kalau kita rasa-rasa nak datang, kita sebut insya-Allah.
Apa sebabnya kita sebut insya-Allah ni? Sebabnya kita belum tentu lagi rasa-rasa hari Selasa ni cuti. Ada orang kenduri. Jemput dah datang, insya-Allah. Insya-Allah datang. Kalau tak ada apa hal Kalau tak ada apa hal maknanya ada niat nak datang. Tetapi hari Selasa tu ada orang meninggal, jiran ko, sepupu ko, keluarga meninggal, tak dapat datang. Sebab itu Allah tegur Nabi, kul insya-Allah, sebutlah insya-Allah, takdir Allah je. Tetapi kalau memang tak nak datang, tak boleh sebut insya-Allah. Ya? Tak nak datang, tak payah nak datang dah. Hari tu dah bagi ke Johor, tak payahlah, insya-Allah. Tak boleh. Tak dapat datang, cakap dia tak dapat datang, senang. Hari tu tak dapat lah, hari tu ada pergi pada aksen, anda selesai. insya-Allah ni kita ada rasa nak datang, tetapi kedatangan kita ni akan ditentukan oleh Allah lah. Allah menentukan, ya. Entah-entah dalam perjalanan tak payah kita pencit lah. Ya? Saya ada ya. Mari sekali orang tu ajak kenduri. Ustaz, nanti datang ya? InsyaAllah. InsyaAllah saya datang. Dah bertolak dah daripada rumah. Dibantai lah jam dekat Bukit Putih. Mari lah. Okey, nak 2 jam saya kat situ. Sampai saya datang dah. Dia kenduri macam doa. 2 jam lah, berseringan lah. Apa dah? Saya masih minta maaf lah, saya tak dapat. Saya masih lagi dalam jam lah. Sekali ceramah macam tu juga. Ceramah maghrib. Saya keluar pukul 5.30 kan. 5.45. Maghrib pukul 7 suku. Nak pergi ceramah ni Kopilah ya. Biasa itu sampailah 5.45 zu keluar. Dibantai jam hari tu entah apa bondo dia buat hari tu, dia buat jalan di Kopilah tu. Pukul dekat nak pukul 8 saya ada kat situ lagi. Saya cakap minta maaf lah, tak dapat sudah. Sebab apa? Itu bukan insya-Allah kita datang. Sebab itu kalau apa mengingatkan saya ni pasal ceramah, saya insya-Allah hadir. Insya-Allah tu maksudnya saya insya-Allah saya hadir. Dengan hasrat memang saya datang, tapi ketentuan tu Allah ya. Tak boleh kata bohong kata. Kata orang datang kata. Ya betul. Adalah sebabnya. Kan? Ketentuan Tuhan ni semua ni. Ada kawan saya nak buah, nak balik, pancit tayar sebiji. Kira ni sampai tengah jalan pancit tayar sebiji lagi. Bayangkan dah tak ada tayar spare. Satu dah pakai tadi. Pancit tayar itu lagi. Apa nak buat? Ketentuan Tuhan tu. Telefon, pancit tayar satu lagi. Mana nak arahan tadi dah bocor. Rezeki ni insya-Allah. Makan dalam mulut pun boleh keluar. No. Kalau bukan rezeki kita, mana sebut insya-Allah. Kita makan mulut keluar. Allah, gula-gula dah keluar pula. Kan? Masuk dalam mulut keluar balik. Itu bukan rezeki. Insya-Allah.
Janji belum tentu. Sebab itu jangan berjanji bondo yang mustahil. Ya? Jangan janji bondo yang boleh-boleh. Kalau abang sayang dengan kau ni, lautan api pun abang akan harungi. Bohong lautan api, kau no lighter pun dah panih. Lautan api konon kan. Berjanji ni, apabila berjanji ni dia mungkiri, kalau buat tu makna dia akan jadi orang yang munafik. Yang ketiga, apabila diberi amanah dia khianat. Amanah ni daripada sekocik-kocik sampai yang sebesar-besar. Apa ya lah? Bahkan dalam keluarga pun. Orang pegang motor. Motor apa pegang? Motor suami. Misalnya amanah, kena buat lah, jagalah motor ni. Suami apa amanah jaga ni isteri anak-anak, tu amanah. Jangan dilompung, jangan dibuat macam kedai mamak. Balik ya, mi goreng 3, air 1. Ini kedai mamak ke ni? Ya, tak fikir dia bukan kedai mamak. Kedai mamak boleh dia buat macam tu. Tak buat ya, boom, pukul. Amanah tu Allah bagi amanah pada kita ni. Ya, kullukum ra'in, kamu tu semua adalah pemimpin. Pemimpin ni amanah. Mana daripada kecil perkara sampai sebesar-besar. Anak-anak pun sama. Amanah apa anak-anak ni? Amanah belajar, jangan main. Semua amanah mereka. Ya. Ada nama parti amanah. Macam mana pun kau parti ke apa ke, tak boleh tentu kau amanah. Kan? Amanah ni kono buat. Sampailah ke sebesar-besar perkara. Jaga harta anak yatim, menjaga tabung, kan? Tak kira lah tabung bergorak-gorak tu apa? Tabung tu gorak-gorak, lepas tu kita datang bendahari. Bendahari ialah kira kata misalnya bendahari pun kira. Lepas tu ada yang telefon, bang, kereta tak bayar bang, 2 bulan. Allah, kira duit dan tabung cukup pula nak bayar. Pinjam dululah duit tabung ni, orang pun tahu tak amanah. Sebab itu dalam banyak-banyak jawatan dalam dunia ni yang saya tak nak pegang adalah bendahari. Tak nak tadi, takut saya. Bendahari takut. Janganlah bagi. Usaha boleh, pengusi lagi boleh lah. AJK boleh, bendahari minta bayar dekat tangan, takut lah duit. Jumpa ahli dekat pasar kan, Allah bang kata, ambil lah RM50 duit ahli tahun ni tak bayar, ambil RM50. Kita pun masuk dalam poket. Beli ikan pakai duit tadi, dah jumpa kat pasar, kita pun lupa. Aduh, RM50 mana datang ni. Beli ikan, balik. Dah berapa bulan dah tak ingat. Ya, kita jumpa orang tu kat pasar, orang tu pula bayar yuran kat pasar pula. Ni semua tak semonggah semua ni, bayar yuran kat pasar.
Resit kemudian dah kata. Oh dia baik, percaya. Kita pun fikir mana berlebih pula duit kita ni. Pakai balikan, fikir-fikir besok lama tu dalam list tak bayar. Bayar. Bang, saya dah bayar dah kata. Yo, kau menipu kau ni. Iyo, ke pasar dah lupa. Itu bayar. Bayar. Takut amanah ni tak dapat dibawa amanah ni. Ya. Tu janji. Dia akan berkaitan. Sebab dia kata bohong ni, kata menurut Fathul Bari dalam buku, bohong akan meningkatkan makna dia sumpah janji. Makna janji tu dia kalau dia sebab dia berbohong tu lah dia berjanji. Cuba tu tengok. Ada orang buat kojo-kojo tak senonoh ni. Okey, melabur 100 dapat 1000. Bohongnya tu janganlah percaya. Mana ada dapat macam tu? Sebab itu kalau dengan saya ni MLM ni minta maaf lah, takut saya. Dia janji tu InsyaAllah ustaz masuk ni 3 bulan jutawan. Mongak. Lepas tu suruh lah saya kempen pula. Tak nak saya kempen lah. Ustaz kempen, ustaz nak murid ustaz ramai ni kata. Ustaz ngajar sini, ustaz ngajar. Ustaz jual dia barang ni. Ustaz kata kalau kita jadi ahli ni insya-Allah 10,000 sebulan. Janji Bayar berapa? 2,000 bayar dulu. Betul-betul cerita lah kat orang tu. Bang, abang kalau bayar 2,000 insya-Allah 10,000. Bayar 2,000 tak dapat-dapat. Lepas tu suruh kerja pula. Cari lagi orang. Menipu lah macam tu. Suruh saya pula menyumbang sekali. Anak ke dah. Lepas tu saya percaya lah MLM ni. Malam-malam nama MLM. Malam-malam. Janganlah percaya tu. Pergi Pak Mantelo. Bayar 100 dapat 1,000. Ada nipu. Habis orang Melayu ni sebab janji macam ni lah. Duit ni melabur. Ada satu pelaburan lah. Tak berwanda pelaburan, lupa saya. Entah berwanda. Dalam tu ustaz belakang. Aduh, ustaz semua dalam tu, labai semua. Semua percaya, melabur sikit sampai banyak. Mana nak mau macam tu. Kojo lah bang. Otak 100 betul terlontang. Ingat dapat 1,000 ke? Nipu lah. Siapa masih orang Melayu mesti lagi percaya benda tu. Memang sampai mati lah aku nak tipu. Yalah. Otak 100 InsyaAllah bang 2 bulan 1,000. Melainkan meniaga dadah ya. Abang melabur saya dadah ni 1 kilo, minggu depannya dapatlah 2,000. Memanglah pasal ni RM3, RM4, RM5 pasal ni. Jangan meniaga dadah ya capek kaya ni. Siapa nak sanggup meniaga, nak kaya, meniaga dadah tapi buat seminggu je. Lepas tu kalau tangkap nasib lah. Kalau biasa-biasa tak mau dah. Tuan-tuan tengoklah semua syarikat MLM ni yang kaya semua teh. Sebab itu kita jangan berjanji, jangan jadi orang yang berjanji. Ui kau ni. Saya takut. Tapi kok ada orang yang dia boleh jadi macam tu, tak apalah. Tapi janganlah besok bohong mana tak dapat pun 30,000, 10,000 pun bayar kata. Iyalah sebab kau percaya ke kawan kau mungkin. Dia tu pula berjanji ada syarat-syarat nak dapat 10,000 ni kerja sampai pukul 12 malam. Masuk yang kerja tu dia tak khabar tu. Bang, abang masuk 1,000 2 bulan 10,000 dalam tangan. Iyo.
Masuk tu ditarak sampai pukul 12 malam. Poisnya. Yang tarak kita sampai 12 malam tu yang tak cerita tu. Ada bondo yang gharar, yang tak disobut, tu pun berbohong juga. Susah Yang niaga insurans pun sama. Kena hati-hati lah benda ni. Janji. Ya. Bang, kalau masuk hospital, kita bayar. Masuk di hospital, tak dapat bayar. Oh, abang sebenarnya abang tu ada sakit lah. Tak apa, bagi tahu abang. Apa sebab tak khabar? Sebab apa? Sebab dia nak makan dulu insurans ni duit ni. Nah, komisen ni makan dulu. Lepas tu abang lantak lah. Doa lah, insyaAllah ya Tuanku, janganlah dia masuk hospital tu. Sebab apa? Kalau dia masuk hospital, dia tahu dah benda tu menipu. Ramai lah benda buat macam tu kan? Sebab itu saya bondo-bondo yang kita boleh terjerumus tu jangan buat, sebab kita akan berjanji. Janji dah tahu dah. Nampak dah. Kita bayar 100. Abang, ini simpanan. Kita tak cakap ke orang tu bahawa abang janji bayar 10 tahun. Abang ni bayar 100 10 tahun. Kita tak cakap pada satu perkara. Apa benda? Kalau abang berhenti kurang daripada 2 tahun ataupun 3 tahun, duit tak dapat. Apa nak buat? Janji ni ada simpanan. Tapi kita tak beritahu yang satu lagi tu. Apa benda? Abang kalau abang berhenti katalah 2 tahun, abang tak dapat duit 2 tahun, 100 kali 2 100, 2,400. 2,400 tu tak dapat. Sebab apa kita tak beritahu? Sebab kita nak komisen tu abang bayar. Tapi kita tak beritahu, sedangkan kita tahu dah bahawa benda tu itu gharar dan dia akan jadi kepada pembohongan. Lepas dia berhenti, dia tak ada duit, tak ada kerja, dia harap-harap adalah simpanan 2,400 ke insurans tadi. Dah COVID, kena buang, pergilah balik semula. Nak kau kata itu ada simpanan 2,400, abang ingatkan abang nak keluar, boleh tak? Alah bang, sebenarnya bang, abang kena lebih pada 3 tahun baru dapat. Itu pun 10% ya. Nanggung. Cuba itu nak, jangan cerita lah sebab dia kaya. Dia tu kaya. Apa sebab kaya? Cek lah. Jangan terlibat. Nak kaya boleh, kaya lah. Jangan terlibat pada pembohongan. Pakai krim putih, pakai krim tak putih. Macam tu ya kulit. Abang kata putih. Kalau bolehlah putih, baik bagi ke orang India tu. Bohong kami. Mai sini orang India, kau pakai ni boleh tak putih? Kalau dia boleh putih lah jadi orang Melayu, tak payahlah jadi orang putih lah. Jadi orang Melayu cukup lah kulitnya. Bohong. Beri amanah. Amanah tadi semua macam tu, ya. Amanah pada pekerjaan, ya. Pekerjaan kita. Barang-barang office, ya. Pen office, pen dia, pen anak-anak bawa balik rumah. Mari ada pensel hak kerajaan kan. Dibawa balik, anak siap bagi ke kawan-kawan, ke pejabat, ke sekolah. Abah saya memang banyak pensel ni ke rumah tu. Betul lihat kerajaan. Sekarang ni tak ada, saya rasa ada terlihat kerajaan ni. Ya? Dik, tak apa, ke rumah banyak lagi kata. Dia cakap dengan kawan ni. Abah pula, tak apa, Kang, tak ada pensel tak ada. Apa, besok dia ambil kata. Ke office dia bawa segonggam. Mari dia tulis hak kerajaan ke pensel ni. Ke pen mana dah?
Habis. Tak amanah lah. Banyak tak amanah ni, banyak. Tayar kereta bos pun ditukar. Dia pergi ke kedai, tuan-tuan, kedai tayar ni, dia suruh tukang tayar tu tukar tayar botak. Dia pergi tunjuk ke bos, ya, bos, tayar ada botak bos tu. Dia tukar. Dia pergi balik ke kedai, dia ambil tayar yang dia tukar tadi tu, bukan tayar baru yang tadi tu. Tapi klaim tayar baru. Sebenarnya tayar yang awal tadi pasang balik. Yang tu tadi lah tayar kedai tu, tayar botak tu ambil. Macam ni minyak. Kita ada bocor minyak kan, berbagai buah-buah lah. Sebab itu sebagian sekarang ni tak ada minyak tu. Ni pengarah-pengarah, ya. Saya tahu apa dia buat. Si minyak. Ni minyak ni kereta resmi kerajaan. Sebab dia bos, dia pakai, dia bawa sendiri. Okey dah, bawa depan. Kereta bini sambung minyak tadi tu, sambung minyak tadi. Apa? Abang cover semua. Banyak buat itu. Tak amanah lah, sebab kita jadi macam ni. Di negara barat, tuan-tuan, Sahabat ni, tuan-tuan, dia dalam bokeh macam kuih dia, plastik tu. Nampaklah sahabat tu. Masuk duit, buka je, ambil satu. Orang putih, tuan, dia ambil satu je. Cuba gasuh-gasuh buat kat sini. Seorang ni habis semua sahabat. Buka tu, kau nak sahabat ambil, kau nak sahabat ambil. Barang makan pun yang orang bagi ni pun kita kaut. Habis semua rak, dia seorang ni. Ke masjid adalah ke kedai, ambil yang patut-patut lah. Boreh satu, apa lagi, cukup untuk makan, jangan kaut semua. Amanah tu, amanah gitu. Kita ni kena amanah. Ni satu je yang kau bawa balik semua, panggillah anak-anak, ambil. Saya tengok sendiri. Molih lembu, molih lembu ni ambak ni. Macik-macik ni lah. Ni yang daging, 1 kilo. Zap, letak bawah pohon. Dia panggil anak. Ambil, kan potong lagi. Masuk bawah pohon. Ambil lah anak perempuan pula panggil tu. Ambil. Aduh, berapa lama tak makan daging ni? Macam banca pun macam tu mana? Mari ada satu, apa nama itu, korban lah. Saya sebut dah. Potong, ambil satu pohon daripada tempat semolih tu, potong dia kan. Lepas tu nak hantarlah kepada kemah yang motong-motong daging ni. Dia ambil sepohon, masuk dalam bonet ni. Bonet kereta dia tahu dah, pakai ke tepi tu. Orang sibuk, mana nak tahu. Langsung masuk dalam kereta. Dah dapat dah sepohon. Sejak pada tu saya tak buat. Saya cakap, kalau nak korban, kita pergi dekat, saya ada tukang semolih ni, dia semolih kat situ. Cakap ke dia, saya nak bungkus 1,5 kilo. Dia bungkus dah 1,5 kilo. Datang pukul 10 tu dah siap semua, 1,5 kilo semua dah. Kalau sambil-sambil menyiap, apa khabar, memang hilang macam tu. Amanah lah ni. Tak amanah.
Itu lagi dahsyat. Dia punya level tu. Yang besar lain dia punya perangai, yang kecil ni lain perangai. Orang kampung lain dia punya politik ya. Kenuri. Orang kampung kenuri, mari-marina. Sekarang ni semua catering. Ya. Dia yang masak. Memang dia masak. Dia masak dia apa. Sebelum kenuri dia mencedok untuk nak bawa balik rumah tu, sampaikan kenuri tak cukup. Banyak. Ambil sikit nak ambil untuk budak-budak kat rumah. Tak. Somah. Lepas tu kenduri tak cukup makan. Itu dia bilang, macam mana boleh tak cukup Macam mana boleh tak cukup tu lah tu. Kayak berlebih ke dia mengajar orang. Bukan masalah berlebih mengajar orang. Kau mengambil lebih. Buat tak tahu pula. Kan? Sekarang ni tak adalah cateringnya. Catering pun orang takut nak ambil. Syok tu boleh catering kata. Tapi nak ambil bawa balik rumah dah. Senang. Orang tu jago. Tambah pula orang tu sonduk sekotul. Sekotul. nak tambah pun tak sekotul dia kata. Tak boleh tambah kata. Memanglah cukup. Kan? Ya. Ni semua ni amanah, dan ditambah oleh satu hadis yang bawah tu. Hadis yang ke-34 tu ditambah, apabila dia bergaduh melampaui batas. Tambah lagi. Bergaduh sikit-sikit cukup lah. Ya, janganlah sampai pergi bunuh orang tu, keluarga-keluarga, cucu-cucu cicit pun kita berdendam. Jangan. Bergaduh janganlah. Bergaduh sikit-sikit cukup lah. Bergaduh dalam satu hal, kita tak setuju dalam satu hal, tak apalah. Tapi janganlah hal-hal lain, kan? Tak setuju dengan imam, sebab imam nego, imam buat santan sikit mana, ataupun buah air, kan? Imam ni menipu lah kata. Tapi janganlah marah-marah dengan habislah bini kono anak yang kita tak boleh tu. Bergaduh tentu lah. Semayang pun tak nak semayang, imam tu menipu kata. Semayang lah, kan? Jangan bergaduh melampau-lampau sampai busung-busung. Bergaduh biasalah. Bergaduh kita ni ada bondo yang kita tak terima pendapat orang pun tak terima pendapat kita sepenuh. Kita pun bukan pandai benar dah, jadi lebih kurang lah. Jangan melampau batas ni. Melampau batas, jangan melampau-lampau. Bergaduh apa ni, berdendam. Ciri-ciri ni semua ni kalau kita buat, maka kita akan dianggap sebagai orang munafik. Dan hadis yang dia kata sehingga dia meninggalkannya, makna kalau kita tinggalkan bondo tu tadi, kita tidak lagi dianggap munafik. Munafik ni tak ada dalam Quran ni. Semua munafik dalam Quran ni semua nak berlaku. Sebab itulah kita pun susah nak tentukan. Sebab dalam Fathul Bari ni nyebut, dia kata munafik ini ialah masalah hati yang tersembunyi, makna tak ada siapa tahu. Macam kita puasa, kita dah berbuka, dah kat rumah gunggang keluar puasa bang, latih hari ni osah panik, dah minum dah kat rumah tadi dah, kan? Sambil ambil semayang tu sedap, jalan sekali soju, minum, orang tak tahu. Itu masalah hati yang tak ada siapa tahu pun. Allah je yang tahu. Kita pun tak ditentukan. Nabi pun ada seorang sahabat yang mengetahui, siapa nama lupa. Dia ni yang mengenali orang-orang Madinah yang munafik. Dia seorang sahabat yang mengenali. Saifah ya. Dia seorang ni yang mengenali sahabat-sahabat yang munafik. Nabi pun tak
Jangan kata Nabi tak tahu. Nabi tahu, tapi Nabi tidak memberitahu ke orang, dia ni munafik, dia ni munafik. Kecuali Abdullah bin Ubay, itu pun anak dia nak membunuh ayah dia. Kalau Abdullah bin Ubay, biar saya bunuh. Nabi larang. Sebab apa Nabi larang? Nabi kata, saya tak mahu nanti ada orang kata Nabi membenarkan pengikut dia membunuh ayah dia. Nabi tak benarkan membunuh Abdullah bin Ubay ni oleh anak dia. Nampak tak? Abdullah bin Ubay, walaupun ada lagi pengikut yang tu munafik, kata nak pergi perang tak pergi. Kita pun berlaku dalam sejarah Melayu kita ni. Cuba tengok sejarah Dul Naning, kan? Naning yang kubur dekat tepi apa tu, Dosain kan, yang dekat Lopeh Tul Simpang Empek tu, belah kanan. Apa sebab kat situ? Cuba kita baca sejarah. Dia berpakat dengan semua-semua ni nak lawan dengan British. So kita keluar lawan British. So pagi separuh ya. Yang ni semua telah diboli oleh British. Kau jangan pergilah dan bagikan duit. Dah. So pagi datang, apa nak perang? Tak ada orang datang. Mungkir janji. Habis kalah dia Naning. Dia sign di Naning. Khianatan orang Melayu banyak. Daripada dulu sejarah ni. Ya. Apa fitnah. Semua kocok-kocok. Orang Melayu yang bunuh orang Melayu. Kata orang kayu juga yang potong kayu. Kayu, kapak, bosi, kayu, bosi. Tung. Dia apa namanya? Apa benda yang kotok tu? Dia kotok kayu. Kalau kayu tadi itu tidaklah jadi pangkal kepada kapak tadi itu, tak bolehlah dia potong kayu tu. Nampak tak? Kayu juga yang jadi pemotong kayu. Makna kayu tu juga yang menolong kapak tu memotong kayu tu. Itulah. Kita ni kalau tidak dikhianati oleh orang dalam, selesai. Kita banyak orang khianat yang jual tanah orang Melayu. Sebab apa main dah? Saya pernah jumpa satu orang, tak maksud kalah. Orang tu mengadu datang di pejabat. Bukan hakim, seorang hakim yang membicarakan kes tu. Dia sedekah tanah tu nak buat masjid, tuan-tuan. Sedekah tanah nak buat masjid. Dapatlah ke orang tu, saya cakap nak sebut. Wakaf, insya-Allah wakaf. Saya akan buat ni jadi. Entah macam mana dibuat, dia tukar status tanah tu, dia jadi tanah tu tanah komersial dan dia jual tanah tu dengan harga yang mahal. Orang tu datang tengok ada bangunan besar. Kan janji nak buat masjid sini. Dah dijual Jadi tanah komersial sebab dia tanah dia tu di prime tempat dia tanah di tengah-tengah bandar. Banyak kes macam tu. Satu orang ni saya nak ingatkan, saya hari tu saya baru ni saya buat 40 hadis tentang pengurusan tanah. 40 hadis bekerjasama dengan Jabatan Pengarah Tanah JKPTG dengan JAKIM. 40 hadis pengurusan tanah. Dalam perbincangan tanah ni banyak kes yang mana yang beli tanah untuk dipocahkan, tanah lot buat banglo, banyakkan dekat Bangi pun banyak kes macam ni. Katalah seekar jual lot, sebahagian tak dapat grant, bayar tak dapat grant. Dia buatlah rumah tu, ni rumah kau, dia buat rumah, buat rumah kau, buat rumah Azhar. Dah buat rumah dah, grant tak dapat. Ada kes dia keluarga dah meninggal, dapat kes grant ada,
rupa ada seorang lagi bawa geran sama yang tu dia punya. Ini tanah saya. Macam mana boleh tanah kekal lah? Tanah ni kan mak saya punya. Tunjuk geran, sama lot, dah dibeli ke orang dia. Siapa punya kerja? Amanah, khianat. Semua kita je buat, tak ada orang lain. Kan? So, bincang-bincang lah, pandai-pandai lah sok ke akhirat. Kan? Jangan kata salah apa semua. Wallahu a'lam. Ada pun nak tanya tuan? Sebulan sekali maco ni kena lama sikit. Minta maaf. Allahu a'lam. Kalau tak ada apa-apa, kita tutup dengan tasbih kafarah dan surat Al-As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana. Sekian aku qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.